Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda sekarang tengok kertas putih sebenarnya. Tajuk kita hari ini ialah tekanan ekonomi kali ini akan berlangsung selama sedekat oleh saya Muhammad Alim Munin ataupun Coach Alim. Jadi apa yang saya nak pesan sebelum saya explain tentang benda ni, okey. Ya, ini tajuk kita hari ni ya. Tajuk kita hari ini ialah tekanan. Maafkan tulisan saya kalau buruk. Yang penting anda punya mesej sampailah. Mesej yang saya nak sampaikan pada anda sampai. Tekanan ekonomi kali ini akan berlangsung selama sedekat. Okey. Jadi ini tajuk kita hari ini ya. Oleh saya Alim Munin. Okey. Khalifah Usahawan. Khalifah Usahawan. Jadi bagi anda yang tengok live ni ke apa, saya tak tahu berapa orang yang join sebab saya pakai stand ni, jadi saya tak nampak. Saya just nampak sedikit saja daripada bahagian info ni. Jadi bagi sesiapa yang join ni adalah di antara anda yang join Khalifah Usahawan Tribe. Jadi saya dah buat setting yang macam ni supaya anda semua nampak, dan saya dah siapkan nota. Saya ada 5 benda yang nak sampaikan kepada anda. Okey, ada 5 benda. Pertama sekali ialah apa yang saya nak cakap sebelum saya teruskan dengan saya punya penjelasan tentang tajuk kita hari ini. Pertama sekali ialah saya share ilmu bukan sebab pandai sangat, okey, tapi saya share sebab tahu dan faham walau sekelumit ilmu itu akan bantu kesusahan dan persoalan orang lain. Itu yang pertama. Okay. And then yang kedua adalah disebabkan saya tahu 3 bekalan kita nanti bila kita dah tiada di bumi ni, kita di alam barzah apa semua, iaitu AIS, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariah. Jadi ini adalah ilmu yang saya harap anda dimanfaatkan oleh anda semualah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, jika salah, okey, jika saya salah, tolong inform saya. Okey, jika saya salah, inform saya personally. Jika tak jelas, sila mesej saya. Okey, sila mesej saya. Dan yang keempat, saya nak cakap kat sini, saya juga pernah gagal, tapi saya belajar. Okay. Yang keempat, saya pernah gagal, tapi saya belajar, bangkit dan ubah. And then yang kelima adalah nak atau tak nak dengar adalah keputusan anda. Saya faham. Yang nak dengar, silakan dengar dan buat 3T. Okay. Buat 3T ni, iaitu tengok, tulis dan tindakan. Jadi itu 5 benda yang saya nak tekankan kepada anda sebelum saya mulakan. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Jadi tekanan ekonomi kali ini akan berlangsung selama sedekat. By the way, saya belajar benda ni juga daripada Ray Dalio, daripada Robert Kiyosaki dan juga Tuan Faizal. Okey, jadi ini kredit untuk dia orang juga. Dan ilmu ni saya study, okay, dan saya tulis semua benda ni untuk saya explain kepada anda. Okay, semoga ini dapat membantulah. Alright.
Jadi yang pertama sekali ialah daripada video How Economy Machine Works by Ray Dalio ni. Pertama sekali yang kita kena tahu, tiga tunggak utama ekonomi ialah productivity growth. Okay, productivity growth. Yang kedua ialah short term debt cycle. Jadi anda boleh nampak ni dan pastikan anda ada buku dengan pen, tengok, tulis dan buat tindakan. Yang kedua, tiga tunggak utama ekonomi ni short term debt cycle. Yang ketiga ialah long term debt cycle. Jadi tiga benda ni menjadi tunggak utama bagaimana adanya transaction tersebut. Okay, jadi transaction, apa itu transaction? Benda yang paling mudah dalam ekonomi, adanya buyer dan adanya seller. Okay, seller ni menjual produk ataupun servis, and then buyer adalah orang yang ada duit. Orang yang ada duit untuk beli produk ataupun servis lah. Okay, jadi itu transaction. And then sesiapa yang ada money, yang ada duit, okay, yang ada duit, dan duit tu juga adalah yang dikatakan sebagai kredit. Yang dikatakan sebagai kredit dalam term kalau berurusan dengan bank, itu adalah kredit. Jadi bagaimana duit dengan kredit ni, okay, duit dengan kredit ni, segala produk dan servis, okay, kena dibeli dengan menggunakan kredit yang dapat dengan duit ni. Jadi inilah dia. And then nak faham benda yang drive ekonomi ni, benda yang drive ekonomi kita satu dunia kat mana-mana negara pun, berapa total spending tu yang kita tahu, okay, yang kita tahu berapa total spending and berapa produk yang ataupun produk yang dia ada, itulah wujudnya harga tersebut. Maksudnya ialah ini adalah costing dia. Ini adalah costing dia, and then dia letakkan harga dia. Okay, costing, and then berapa kuantiti dia apa semua, and then dia buat pricing, inilah pricing dia. Okay, nak faham? Seterusnya dekat sini, kalau anda semua dalam Khalifah Usahawan Tribe yang tengok video ni, kalau faham transaction, so you akan faham ekonomi keseluruhannya. Maksudnya kat sini ialah semua market. Contoh kalau you berniaga jual kereta, kalau you berniaga jual makanan, you berniaga jual, tak kira you bisnes besar ke kecil ke, sebab semua, okay, semua orang biasa, businessman, kerajaan, semuanya berurusan, okay, semuanya berurusan dalam bidang ekonomi ni. Okay, jadi semua market. Faham transaction, so you akan faham ekonomi keseluruhan. Inilah transaction yang basic. So maksudnya kat sini, central bank, apa yang kita cakap sebagai central bank? Central bank ni kalau bagi kita negara Malaysia adalah bank negara. Okay, bank negara. And then bank negara ni sebenarnya main peranan yang sangat penting bagi negara kita, sebab dia juga yang kena kontrol interest tu. Okay, dialah yang akan kontrol interest bank. Okay, and then dialah juga yang akan print duit. Yes, itulah bank negara. Mana-mana negara dia ada bank negara dia sendiri. Betul? So kat sini, apa itu kredit? Jadi kredit peminjam dan pemberi pinjaman. Ni bahasa Melayu dia apa? Penghutang dan pemiutang. So lender and borrower. So peminjam ni adalah central bank. Borrower ni adalah rakyat ataupun businessman yang ada, yang kita panggil sebagai credit worthy ni. Okay, so apa itu kredit? Apa itu debt? Kredit ni adalah aset kepada lender. Maksudnya dia adalah aset kepada central bank dan juga bank-bank yang you meminjam lah. And then hutang pula adalah liability. Liability ni maksudnya hutang lah, tanggungan kita lah. Ni kepada peminjam, orang yang meminjam. So apa yang paling penting ialah kebanyakannya
kebanyakannya, kenapa saya tulis interest low ni, kebanyakannya orang yang meminjam dia nak interest yang rendah. And then pinjaman ni yang kita panggil sebagai pinjaman, ianya juga dikenali sebagai principal. Kalau you pernah dengar kat luar sana, benda tu yang juga dikenali sebagai principal. Apa yang saya jelaskan kepada anda semua ni, benda ni buat setakat ni, benda ni yang saya belajar, yang saya tengok. Okay, kalau ada yang salah macam saya cakap tadi, tolong inform saya personally. Jika tak jelas, tolong message saya. Okay, and then seterusnya pula, penting ke tidak kredit ni? Okay, kredit penting sebab kat sini bila adanya kredit, okay, kredit penting. Orang akan senang, okay, akan, maksudnya spending, perbelanjaan akan jadi semakin meningkat. Nak cakap benda ni, dia sebenarnya ada satu cycle tau. Contoh cycle, okay, dia ada satu cycle. Cycle ni lah yang sebenarnya you menjual produk kepada orang lain and then you dapat duit. Bila you dapat duit, okay, bila you dapat duit, you akan beli produk, ataupun servis kepada company besar ke, Facebook ke, Google ke, you nak buat iklan, betul tak? Semua benda tu adalah cycle. Jadi dia akan increase spending. Increase spending ni lah yang akan masukkan duit. Jadi bila you ada spending yang sangat bagus, orang yang kaya-kaya apa semua, dia orang ada duit apa semua kan, so kat sini dia boleh spend duit tersebut kalau dia ada duit, betul tak? Bila dia ada kredit, kenapa pentingnya kredit ni? Sebab dia akan increase spending. Bila adanya increase spending, so maksudnya cash flow dalam market dia akan berjalan dengan bagus, dan juga ekonomi kita akan, kita panggil sebagai ekonomi kita dalam keadaan yang sangat bagus. Itu dia lah. Jadi spend adalah you punya pendapatan. Bila you punya pendapatan ni, you ada pinjaman you cantik. Let's say you ada perbelanjaan yang sangat cantik, you ada dalam you punya statement bank pun cantik apa semua. So bila you increase spending, you maksudnya cash flow dalam ekonomi tu dia akan berjalan. Maksudnya tak simpan semata-mata lah, maksud tu lah. Itu yang maksudnya kat sini. And then menjadikan you credit worthy. Credit worthy ni maksudnya ialah credit worthy equal to income increase. So kalau you punya income, okay, credit worthy ni, you punya income maksudnya income you tinggi. Maksudnya you ada income yang sangat tinggi untuk you berbelanja. You ada duit untuk you berbelanja. Jadi bila you berbelanja, you akan menggerakkan ekonomi. Okay. Dan juga kalau you credit worthy, inilah yang dipanggil sebagai orang yang layak untuk meminjam. Kalau you biasa nak buat pinjaman kan, dia akan tengok syarat-syarat dia, betul tak? Syarat-syarat dia daripada bank apa dia? Pinjaman cantik, you ada statement bank yang cantik, okay? You ada benda-benda yang menjamin untuk you buat pinjaman. Itu yang dikenali sebagai credit worthy ni. Ni adalah borrower. Okay, jadi bila you credit worthy ni membolehkan anda untuk ada duit. Bila you ada credit worthy, okay, you ada income, ni membolehkan you ada keupayaan untuk bayar pinjaman. Okay, disebabkan you ada keupayaan untuk bayar pinjaman, itulah maksud dia credit worthy ni. So dalam masa yang sama, you ada benda yang you boleh beli dan you boleh jual. Okay, so seterusnya pula, 1% spending equal to 1% income. Benda ni dalam economic growth, benda ni juga dikenali sebagai cycle. Okay, benda ni dikenali sebagai cycle. 1% spending equal to 1% income. Kalau you tak spend, orang lain takkan dapat income, betul tak? Jadi you kena berbelanja. Jadi macam kita biasa dengar berbelanja di satu tempat ke apa semua. Kalau satu bisnes tu semakin banyak orang beli kat situ, maksudnya itulah income dia. Income dia semakin tinggi. Jadi increase borrow, maksudnya dia boleh increase dia punya pinjaman. Bila dia boleh increase dia punya pinjaman, maksudnya dia akan jadi credit worthy. Maksudnya dia akan layak untuk buat pinjaman lagi. Bila dia layak untuk buat pinjaman lagi, so kat sini bank akan suka. Okay,
Dia akan suka, dia akan boleh bagi disebabkan you ada credibility sebagai creditworthy ni. So itulah apa yang kita panggil sebagai economic growth. So 1% spending is equal to 1% income. Jadi benda ni penting sebab dalam productivity growth, okay? Dalam productivity growth dan juga economic growth equal to sebenarnya adalah hutang yang baik. Okay, yang ni kat sini, nampak tak? Ini adalah hutang yang baik. Kalau you pernah dengar businessman, dia ada bisnes yang baik and then dia buat pinjaman untuk tambah dia punya cawangan dia yang kedua, yang ketiga untuk buka cawangan bisnes dia. Okay, so itu yang dipanggil sebagai hutang baik. Okay, economic growth equal to hutang yang baik, bukan hutang yang tak baik. So in the long run, benda ni bagus untuk productivity growth. Benda ni productivity growth maksudnya kalau you tanpa duit, benda ni saya explain dekat sebelah. Okay, kalau ekonomi tanpa kredit, in the long run, maksudnya you bekerja dengan you punya kemahiran, dengan you punya kebolehan. Okay, you bekerja dengan you punya kemahiran, dengan you punya kesungguhan, dengan kepintaran you, kepakaran you, untuk in the long run benda ni akan provide sustainability you sebagai expert ataupun pekerja dalam bisnes tersebut. Jadi itu in the long run penting untuk you jaga productivity growth ni. Okay, so that's why penting, tak kira macam mana ekonomi jatuh ke naik ke. Itulah juga yang saya cakap tentang benda ni. You kena jadi pakar, you kena fokus dalam apa niche yang you nak fokus. You kena jadi pakar dalam bidang anda, dalam niche anda yang kita panggil sebagai niche. Okay, inilah yang saya selalu sebut tu. Penting anda untuk jadi pakar dan fokus dalam you punya bidang. Jangan ikut-ikut orang. Sebab kalau you tak ada passion dalam bidang tu, you tak ada orang kata yang membuatkan you sentiasa keep on going untuk belajar, keep on going untuk buat benda tu. Itulah you punya passion dan itulah juga you punya kepakaran. You kena cari benda tu, you kena cari niche tu apa benda yang you pakar. Pakar dalam niche ni lah amat penting. Okay, amat penting. Dia boleh jadi adalah purple goldfish strategy ataupun boleh jadi blue ocean strategy. Itu berkenaan tentang buku, you boleh cari lah blue ocean strategy ataupun blue ocean shift. Ada buku tu. Okay, jadi productivity growth ni tak kira in the long run ekonomi jatuh ke tak jatuh, pentingnya anda untuk jaga benda ni sebab orang akan cari pakar sahaja. Okay, dia akan cari pakar sahaja untuk menaikkan dia orang punya income untuk bisnes. Apatah lagi kalau ada orang masalah sales, ada masalah marketing, ada masalah pengurusan, ada masalah HR, ada masalah dengan orang yang jenama dia nak cari, dia nak beli makanan. Jadi dia nak cari jenama yang aktif, jenama yang lama, yang established. Penting untuk you jaga productivity growth. In the long run, productivity growth ni, productivity sangat penting. Okay, walau okay tanpa kredit, sorry ni abaikan ni abaikan. Walau tanpa kredit, ekonomi tanpa kredit, increase productivity dan baru dapat income and baru you boleh spend. Betul. Jadi memang income tu slow, tetapi itulah yang membuatkan you dapat duit. Faham? Jadi maksudnya kat sini, in the short run pula, debt penting. Ini yang dipanggil sebagai hutang baik. Okay, ini yang dipanggil sebagai hutang baik. Okay, kita pergi pada page yang seterusnya. Apa beza money versus credit? Okay, ekonomi tanpa kredit. Kita cakap tentang ekonomi tanpa kredit. Increase productivity. Maksudnya you jaga you punya productivity growth, and then you punya income barulah akan dapat, and then baru you boleh spend. Betul tak? Bila you dah spend, kat sinilah adanya bergeraknya you punya cycle dan juga transaction you punya business. Dan kat sini memang you punya income slow, tapi in the long run benda tu penting. Okay, ini penting untuk you jadi pakar dekat sini. Kalau you tak ada capital,
Dekat sini income with credit, you punya income akan increase faster. Itulah pentingnya yang kita cakap sebagai hutang baik. Hutang atau debt tersebut. Okay. Jadi income increase faster, dia ada baik dengan tak baiknya. Bila you income with credit, benda ni adalah debt, iaitu hutang. Okay, ini adalah cycle yang kita sebutkan tadi dekat sini. Okay, 1% spending equal to 1% income. Maksudnya dia akan dapat pinjaman. Okay, kat sinilah dia akan boleh buat pinjaman dengan lender. You boleh dapat kredit tersebut dekat sini. Itulah dia cycle. So beza dia ialah dia ada hutang tak baik dengan baik. Hutang yang tak baik ialah kalau you terlebih pakai. Okay, kalau you terlebih pakai, dan juga you boros, dan paling penting sekali you tak bayar. Itu yang jadikan benda tu tak baik. Tapi kalau benda tu yang kita panggil sebagai hutang baik ialah you kena bina resources you sendiri dan membuatkan kalau you buat pinjaman tu, dia kena bersebab yang amat penting untuk you punya bisnes, yang menjadikan ianya adalah mesin bisnes anda. Kalau dalam Robert Kiyosaki, dia ada sebut tentang 4 quadrant. You tak nak sebenarnya jadi just business owner all the way, betul tak? You mesti nak jadi investor. You tak nak jadi self-employed saja. So kat sini ialah penting untuk anda ada mesin bisnes ni yang you create system. Okay, yang you create system. Alright, you create system ataupun you beli mesin untuk naikkan you punya growth, ataupun you ada duit iklan, you buat pinjaman ni untuk you ada duit iklan, buat pinjaman supaya you boleh buat marketing. Banyak orang yang ada buat billboard, kita nampak tu kan, dia orang buat billboard tapi dia orang tahu strategi marketing. Itu paling penting sekali. Bila dia orang tahu strategi marketing, dia buat naik billboard, kat situ dia orang buat loan, betul. So dia orang debt, itu yang dipanggil sebagai debt. Dia orang berhutang dengan bank. So benda yang tak baiknya kalau dia beli entah apa-apa, betul tak? Tapi benda tu jadi hutang yang baik kalau dibina untuk menjadi resources kepada, menjadi sumber kepada you punya business, menjadi duit marketing. Jadikan cash flow you berjalan, marketing you berjalan, jadi mesin bisnes anda sendiri. Jadi penting untuk anda faham tentang benda ni. Itulah yang dinamakan sebagai cycle tu. Okay, jadi hutang yang kita panggil ialah hutang yang baik. Hutang yang baik ni kena urus. Okay, sebabkan memang kenapa perlunya hutang, kenapa tak perlunya hutang, sebenarnya itu nature manusia sendiri sebenarnya. Okay? Nature sebagai manusia sebenarnya. Manusia biasanya dia akan berhutang ataupun tak berhutang, dia depends kepada dia punya nature juga. So kat sini yang kita panggil sebagai ekonomi tanpa kredit, memang income dia akan slow, dia punya growth akan slow sedikit. Tetapi in the long run, itulah yang akan membuatkan dia sustain. Apa kat sini? Keyword dia expert, ataupun bahasa Melayunya ialah pakar. Dan pastikan anda fokus kat sini. Fokus. Dapatkan certification. And then you kena study, you kena buat, you kena sentiasa buat content, you kena simpan database, you kena buat TRTL marketing, and then you kena ada pengurusan yang baik, you ada urus capital dengan baik. Okay, so penting benda tu. So dekat sini income with credit, inilah pentingnya juga yang kita panggil sebagai finance. Kalau tak ada finance tu memang bahaya, sangat bahaya kalau satu bisnes tu tak ada finance yang diurus dengan baik. Jadi kredit yang kita panggil sebagai credit worthy, barulah akan adanya growth tersebut. Okay, barulah akan adanya growth tersebut.
Benda ni anda kena faham. Okay, benda ni anda kena faham. And then seterusnya pula, okay, kita ada banyak sebenarnya kat sini. Saya harap anda bertahan dan cuba fahamkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah short term debt cycle. Kita ada 3, betul? Kita ada productivity growth yang kita dah fahamkan tadi, short term debt cycle and long term debt cycle. So short term debt cycle ni, bila kita dah nampak banyak sangat cycles, okay, cycles ni, cycle maksudnya dah ada banyak transaction kan, transaction yang berlaku, ada buyer and seller yang membeli dan menjual, membeli dan menjual. So kat situlah berlakunya expansion, growth tersebut. Dan anda kena faham, akan sampai satu masa harga naik. Bila harga naik inilah disebabkan bila adanya expansion ni, yang kita ni sebagai spending, dia menggunakan kredit. Okay, dia spending menggunakan kredit. So spending kat sini, duit yang dia ada dengan kuantiti yang dia beli, sama ada dia beli produk ataupun servis. So kat situlah yang akan menjadikan sebenarnya bila ada satu bisnes akan ada, bila expansion ni berlaku, bila expansion ni berlaku, satu bisnes tu dia nak expand, akan ada berlakunya harga naik, barang naik, servis naik. Okay, so inilah yang dikatakan sebagai inflasi. Okay, bagi saya minum sekejap. Jadi itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Itulah yang dikatakan sebagai inflasi. So inflasi ni dia adalah masalah, betul tak? Inflasi adalah masalah. And then of course bila berlakunya inflation ni, interest tu sendiri dia akan naik lah, betul tak? Dalam masa yang sama, bila harga naik, interest akan naik. Okay, benda ni biasa berlaku dalam ekonomi tu sendiri. Dalam short term debt cycle, benda ni dia punya mekanisme yang macam ni, untuk senang anda faham. Dan bila interest naik, okay, bila interest naik, jadi orang akan kurang mampu pinjam duit. Okay, saya tak nak sebut, tapi dia boleh baca benda ni. Jadi akan ada kurang orang mampu pinjam duit. Faham? So, and then seterusnya apa yang jadi? Selain daripada tu, bila kurang mampu pinjam duit, dia akan menjadikan orang yang bayar hutang tu, okay, orang yang nak bayar hutang tu, dia akan ada masalah spending kurang. Ingat ingat kat sini, okay, 1% spending equal to 1% income. Barulah borrower tu akan boleh meminjam lebih tinggi. Okay, so ekonomi, bila spending kurang, maksudnya kat sini income akan drop, betul tak? Dalam masa yang sama, dia akan berlakunya, ditunggu masa je, income dia akan drop, saving dia akan drop. Jadi itulah yang dikatakan sebagai deflation. Okay, deflation. Bila ekonomi decrease, bila ekonomi menurun, itu yang dipanggil sebagai deflation, yang juga dikenali sebagai recession. Inilah dia krisis ekonomi. Jadi short term debt cycle, kalau you faham, short term debt cycle ni biasanya dia berlaku pada recession. Recession dia berlaku pada 10 tahun sekali. Kita tengok macam 2008, 1998, 1997 di Malaysia lah. Okay, and then seterusnya kat sini, bank interest akan turunkan untuk selamatkan keadaan. Okay, bank negara akan turunkan interest, and then itulah menyebabkan dia boleh bayar, maksudnya peminjam, borrower akan boleh
bayar hutang. Untuk expansion yang seterusnya, so barulah lenders dan borrowers ada kredit tersebut. Barulah adanya expansion kalau interest diturunkan kat sini untuk borrower. And then seterusnya, ini adalah long term debt cycle. Okay. Long term debt cycle. Nak faham sebenarnya long term debt cycle ni disebabkan, nak senang faham, maksud dia ialah hutang yang sangat tinggi. Biasanya benda ni bisnes-bisnes yang besar ataupun bisnes-bisnes yang dia dah memang dia nak grow dan dalam masa yang sama inilah dia punya kredit dia yang dia ada hutang yang sangat tinggi. Sebab kenapa? Nak senang faham, dia sebenarnya meminjam pada bisnes, income bisnes tu di masa hadapan. Sebab dia kena bayar. Maksudnya macam tu. Jadi bila semua terlalu happy, kononnya ekonomi dah okey. Bila semua terlalu happy, kononnya ekonomi okey pada waktu ni. Maksudnya kat sini bisnes dia dah okey kan. Bisnes dia booming, dah grow. Okey, semakin grow. Macam tu. Betul tak? Okay, jadi dia akan beli macam-macam yang bina hutang tu. Inilah yang kita panggil sebagai bubble. Masalahnya dia beli macam-macam ni dengan pinjaman ataupun dengan duit dia sendiri. Masalahnya dalam masa yang sama, walaupun dia ada duit sendiri, tetapi hutang dia masih tinggi. Okay? So that's why sebenarnya ada banyak kalau you pernah dengar saya cakap ataupun ada sifu-sifu yang mengajar tentang pengurusan, 3 tahun 5 tahun pertama janganlah berbelanja lebih. Malahan orang cakap jangan berbelanja lebih daripada, jangan terlampau boros ataupun overspend sehingga 10 tahun pertama dalam perniagaan. Sebenarnya sebabkan dia kuatiri berlakunya krisis ekonomi, you akan ada hutang yang amat tinggi, and then you akan sangkut dengan hutang yang sangat banyak yang menyebabkan berlakunya bankrupt semua. Okay, so inilah bila beli macam-macam semua dengan hutang, and then you keep on bina hutang tersebut, itulah yang dikenali sebagai bubble. Okay, debt. Okay, bila hutang dengan income you sama rata, maksudnya balance, you akan dikenali sebagai credit worthy. Benda ni juga nama lain dia ialah beban hutang. Beban hutang ni, you punya balance, you punya scale tu, okay, you punya scale tersebut, hutang dan juga income, kalau boleh sebenarnya, nanti saya akan explain dalam deleveraging ni, income you sebenarnya kena lebih. Jadi kat sini inilah bebanan hutang you yang you sentiasa kena tengok. Dan inilah juga yang orang tengok sebagai credit score. Faham tak sekarang kredit? Apa maksud kredit kat situ? Okey, itu yang dipanggil sebagai credit score apa semua tu lah. Dia nak tengok credit history ke apa semua tu kan. Ini yang dipanggil sebagai credit worthy. Jadi selagi income naik, debt masih terurus. Faham tak? Selagi income semakin naik, hutang tersebut akan terurus. So bisnes-bisnes yang dia buat pinjaman dengan bank 1 juta, dia buka cawangan, and then macam tu lah, dia simpan apa semua, dibayar, bank tengok payment dia cantik, so dia boleh buat pinjaman lagi. Faham? So sebenarnya kat sini debt dia tinggi. Long term debt cycle ni lah yang sebenarnya kena hati-hati, sebab benda ni akan create bubble kalau tak terurus. Pentingnya anda untuk urus tersebut, kena terurus hutang tersebut. Okay, kena terurus hutang ni. Selagi income naik, jadi hutang tersebut masih terurus. So bila pinjam duit banyak and then beli aset, kebanyakan orang dan malahan orang biasa akan nampak kaya. Okay, dia akan nampak wow, kaya. Pinjam duit banyak, and then dia beli aset, dia beli kereta, dia beli rumah apa semua, tapi semua dengan duit pinjaman.
Dengan duit pinjaman yang memerlukan, sebenarnya kat situ dia ada hutang yang sangat tinggi. Dan bisnes dia jika masih terurus, selagi income bisnes dia semakin naik, so maksudnya hutang dia masih terurus lah. So masihlah dia boleh buat pinjaman lagi untuk beli aset-aset dia tu. Ini yang dikenali sebagai bubble tu. Okay. Jadi kebanyakan orang dia terasa diri dia kaya sebenarnya kat sini, bila dia ada aset, kereta ke, rumah yang banyak apa semua. Tapi semuanya dibina dengan hutang tersebut. Selagi tak habis bayar, selagi itulah ianya adalah hutang, bukan milik kita. Jadi bayar hutang banyak. Bila nak bayar hutang yang banyak ni, you akan kurang spend. So kat sini dalam masa yang sama, you punya income akan down. Betul tak? You punya income akan down. Bila you kurang spend, you tahu apa akan berlaku. Okay. So apa yang perlu dilakukan dan apa maksud deleveraging ni? So you dah faham tentang productivity growth, you dah faham tentang short term debt cycle, and then yang ketiga you dah faham tentang long term debt cycle. So sekarang apa perlu dilakukan untuk selamatkan ekonomi yang biasanya berlaku kepada ekonomi dunia? Diorang kena buat deleveraging. Deleveraging dia ada yang baik, dia ada yang tak baik. Pernah dengar tak? Yang tak baik, okay, tak baiknya saya bagi simplify dulu sebelum saya explain lebih mendalam. Tak baiknya ialah penting sekali tak baik bila overspend. Rakyat ke, bisnes ke, kerajaan ke, overspend, overuse duit yang dapat tersebut. Pinjaman ke, saving ke, overspend. So maksudnya boros apa semualah. Dan juga bank negara yang diarahkan oleh kerajaan print duit terlebih daripada sepatutnya. So ini yang tak baik sebenarnya. Jadi deleveraging yang baik ialah benda tu kena balance. Okay, benda tu kena balance. Balance kerajaan satu part, okay, kerajaan kat sini dia kena balance lah. Kat sini rakyat dia kena buat tiga benda ni. Jangan overspend. Okay, jangan overspend kat sini, jangan overspend, kena cut off spending, dan juga orang kaya dia kena berikan duit kepada orang yang tak ada duit. Berikan duit maksudnya contoh diinvest pada bisnes orang tu ke, diberi bantuan kepada orang tu ke, ataupun kerajaan sendiri beri bantuan. Tapi kebiasaannya ialah orang yang berduit dibantu orang yang tak ada duit kat sini. Dan juga kat sini print duit kena jaga. Print duit kena jaga. So benda ni kena balance. Kena balance. Baru dia akan jadi deleveraging yang sangat baik. Saya akan explain lebih kat situ. Tapi ini untuk bagi pendekkan dia supaya anda faham. Jadi bila orang cut off spending, betul. Jadi income drop. Bila orang cut off spending, income drop. Dan maksudnya kat sini ialah kredit tiada. Kredit dah tak wujud. Okay, peminjam pun tak wujud. Sebabkan apa? You akan baca kat sini. Jadi kredit tak ada, orang yang nak bayar pun susah nak bayar daripada bank tu. So tak ada kredit. Kat situ lah yang berlakunya aset turun harga. Okay, kredit. Jadi aset turun harga. Bila aset semua turun harga, aset ni maksudnya contoh macam tanah, okay, tanah, rumah, property apa semua tu. So dalam masa yang sama pula, rakyat biasa, okay, rakyat biasa dia nampak benda ni, okay, dia akan keluarkan duit, betul tak? Dia akan keluarkan duit dalam masa yang sama. Sebabkan dia risau. Okay, jadi bank kena perah.
So kat sinilah berlaku stok tu sendiri crash, menjunam. Okay, kat sinilah berlakunya stok itu sendiri crash. So daripada stok ni dia pergi jadi tekanan sosial. Akan adalah masalah kecurian, akan ada masalah merompak, akan ada masalah membunuh ke apa semua. Inilah adanya masalah rusuhan ke, tekanan sosial. Ni yang dipanggil sebagai tekanan sosial. Akan ada himpunan himpunan apa-apa, you fahamlah maksud dia kan. Macam kita tengok kes-kes yang kita nampak kat negara kita ke kan, kat negara lain pun sama. Ni nak faham satu dunia, bukan negara kita saja. Tapi saya ambil contoh macam negara kita, as you know, tekanan sosial yang pernah berlaku. Bila stok crash, kita punya duit dalam negara berkurangan dan semua, so orang akan marah, betul tak? Sebab dia rasa duit dia digunakan. Jadi bank kat sini kena perah oleh rakyat tu lah. Sebab duit dia dalam akaun dia nak keluarkan. So kat sini, bila disebabkan tekanan sosial ni adalah juga sebab utama sebabkan income dia orang drop. Dan dalam masa yang sama pula, bila stock crash, bayaran hutang naik. Okay, bayaran hutang naik. Jadi dalam masa yang sama pula, pergi kat sini, peminjam pula kena perah. So bila peminjam kena perah, sehingga kan dia orang tak ada duit nak bayar, so dah tak ada credit worthy. Okay, dah tak ada credit worthy kat sini. Dah tak layak pula nak buat pinjaman. Jadi tak ada dah kredit. Faham? Bila tak ada kredit, borrower tak boleh pinjam. Saya cakap tadi. Jadi bila borrower tak boleh pinjam untuk bayar hutang, yang lain semua, okay, gali lubang tutup lubang tu. Gali lubang tutup lubang lah. Gali lubang hutang, and then tutup hutang tersebut dengan hutang juga. Jadi itulah dia, untuk bayar hutang. And then kat situ lah berlakunya bila dia orang ada aset, borrower terpaksa jual aset yang dia orang ada, yang kononnya dah habis bayar ke apa semua. Okay, so jadi borrower terpaksa jual aset. Jadi semua borrower jual aset, semua orang yang borrower yang ada tanah ke apa semua. Jadi kat sini akan berlakunya banjir dekat market. Akan terlampau banyak, akan ada orang, kita panggil sebagai lelong lah, lelong aset. Harga dia nak jual rumah, dia nak jual tanah. Waktu ni market waktu tu dibanjiri dengan orang nak jual aset. So waktu ni, you know lah siapa yang opportunis, yang pandai grab peluang, dia akan beli lah, betul tak? So ini yang dipanggil sebagai, yang kita faham by Robert Kiyosaki selalu sebut. So kat sini stock market collapse as we know, and then real estate punya market tenggelam. Kalau cakap tentang real estate cakap tentang tanah ke rumah ke semua yang kalau dijual kan. Jadi market tu dia akan tenggelam. And then dalam masa yang sama bank akan ada masalah. So collateral pun drop, borrower, peminjam tak ada, kurang credit worthy. Okay, ini situasi yang saya explain pada anda. Alright, saya harap you faham lah, saya harap you nampak. Okay, jadi bila borrower less credit worthy, so kredit pun hilang. Kat sini kredit pun hilang. And then nak faham sebenarnya bila kredit hilang, bila orang less spending, ni sebenarnya cycle dia macam bulat. Less spending, okay, sini you nampak less spending, less income, okay, less income, less wealth, kekayaan, less credit, less borrowing, and so on. Less borrowing, less spending, less income, less wealth, less credit, less borrowing, and then so on. So sama macam recession tapi interest low yang akan selamatkan keadaan. So bila interest waktu ni, okay, central bank negara akan buat something dengan
Good leveraging tu lah kita panggil deleveraging. Deleveraging. Jadi central bank kena buat ekonomi deleveraging. Recession ni apa yang berlaku ialah low interest, borrower naik. Sama macam recession tapi interest low untuk samakan keadaan. Okay, so barulah akan ada borrower naik. Bila borrower naik, so cycle tu akan jadi okay balik, dia akan grow balik. Jadi untuk buat ekonomi deleveraging, saya sebutkan tadi orang, bisnes dan dan juga kerajaan apa semua kena cut spending, kena bayar hutang. Benda ni juga yang dikenali sebagai austerity. Dan hutang kena dikurangkan, kena restructure balik dengan betul. Maksudnya finance ni lah penting finance kena jaga. Sebabkan apa? Penting, nanti saya akan cakap tentang capital tu. Dan yang ketiga, agih kekayaan. Orang yang ada duit kena agihkan kepada orang yang tak ada duit. Inilah pentingnya untuk investor kat sini. Okay, investor untuk membantu bisnes-bisnes supaya dia grow. Okay, cakap tentang benda ni, saya yakin ada di antara anda dah faham kenapa kerajaan kita buat macam ni apa semua kan. So bank negara print duit lebih, kena print duit lebih. Kat sini lah juga yang kita panggil sebagai deflation tersebut. Okay, deflation. So akibat dia apa dia? Akibat dia, bisnes terpaksa cut cost, buang pekerja, banyak tak ada kerja. Jadi hutang kena kurangkan. Betul tak? Sebab tak mampu bayar hutang atau pinjaman, borrower punya debt equal to lenders punya asset. Jadi bila borrowers tak bayar, apa akan jadi? Jadi kebanyakan penyimpan akan keluarkan simpanan, sebab dia rasa bank tu akan ada masalah dan bank kena perah. Bila bank kena perah, kat sini berlakunya tekanan ekonomi, depression tersebut. Okey, jadi ekonomi deleveraging kena buat dengan baik, dia kena balance macam saya sebutkan tadi. Ekonomi deleveraging kena jaga dengan baik. Ini keyword dia ialah di print duit lebih. That's why dia jadi deflation drought. Dan akibat dia apa? Okay, semua benda ni, and then jadilah tekanan ekonomi sebagai depression. Jadi sebenarnya bank pun risau. Jadi bank pun tak percaya macam nak tanah kan. Jadi kerajaan dapat, sebenarnya bila waktu kejadian macam ni, kerajaan dapat tax sikit. Untuk dalam masa yang sama, kerajaan bila rakyat banyak menganggur, kerajaan kena tanggung penganggur. Sebabkan dia orang tak ada saving. Penganggur ni semua tak ada saving. Okay, jadi kerajaan bila dapat tax sikit, bila dia spend untuk produk dan servis, dan juga dibagi kepada penganggur, 1, 2, 3 ni, ataupun ni sebagai dua benda okay, dia spend untuk beri kepada rakyat apa semua, beli untuk bayar pekerja, orang yang kerja kerajaan apa semua ni kan, dan juga dia bagi duit kepada bantuan apa semua ni lah kepada rakyat. Dan masa yang sama sebenarnya kerajaan dapat tax sikit waktu ni. Jadi benda ni lah sebenarnya, bila dia kerajaan dapat tax sikit, maksudnya dia boleh belanja sikit saja. Bila terpaksa spend, okay, so dia punya graph macam ni. You dapat tax sikit. Tax ni maksudnya duit lah. You dapat duit 1, tapi dekat sini you dah spend duit 2. Inilah yang dipanggil sebagai defisit. Benda ni yang dipanggil sebagai defisit. Kalau kita pernah dengar okay, dalam berita ke apa semua, defisit inilah dia. Benda ni. Sebab tax ni, okay, tax kerajaan dapat sikit. Yang ni.
Tapi kerajaan terpaksa spend duit lebih kat sini. Bila duit lebih ni, gunakan duit lebih untuk bayar yang ni, semua benda ni, untuk penganggur apa semua ni, itulah yang dikenali sebagai defisit tersebut, kekurangan tu. Okay, so akan ada kekurangan. Jadi bila adanya defisit, nak fix defisit, kena caranya, di antara caranya untuk fix defisit ni, naikkan tax lah, betul tak? Dan juga pinjam duit pinjam daripada yang kaya, sama ada Bank Dunia ataupun jutawan lah. Jutawan ni cakap kepada tax ataupun suruh dia orang invest kepada bond kerajaan. Okey. Kerana bergantung pada peratusan yang kecil ni, kerajaan terpaksa naikkan tax pada yang kaya. Okey, jadi jutawan bagi duit kepada kerajaan ataupun yang memerlukan, orang yang memerlukan, bukan saja pada kerajaan. Beri pada kerajaan maksudnya dia beli, terpaksa lah, kira untuk bantu kerajaan, belilah bond kerajaan, barulah ada duit tersebut. Okey, so kat sini yang tak mampu waktu ni, bila dia akan marah bila banyak orang yang tak faham ke, ataupun mungkin biasanya pada waktu ni yang tak mampu akan marah pada yang kaya. Yang kaya pula akan marah pada yang tak mampu. Biasalah, as we know kan, orang yang kaya akan cakap, you tak kerja dengan betul lah, apa semua. Itu biasalah. That's why penting saya cakap, you kena jadi pakar. Keyword dia kat situ, you kena jadi pakar. Okay, barulah you akan dapat kerja, you akan sustain dalam bisnes tu, even you punya bisnes akan bertahan lama. Okay, you kena jadi productivity. Akan ada keyword tu tentang productivity, saya akan cakap 3 rule tu. So benda ni lah yang akan berlakunya depression, tekanan ekonomi. Jika depression berterusan, masalah sosial akan meningkat. Depression tau, bukan recession. Bukan dalam negara, malahan antara negara-negara. Pertama sekali, debtor dan creditor di antara negara. Dia akan jadi masalah. Okay, dia akan jadi masalah dengan contoh negara kita meminjam dengan negara lain ke apa semua ni kan. So dia akan jadi masalah, risau. Apa akibat dia? Kadang-kala benda ni lah yang akan jadi, bila kadang-kala, keyword dia ialah akibat dia, kadang-kala perubahan ekonomi equal to perubahan politik yang ekstrim. Depression tau. Pada tahun 1929, pada tahun 1929 berlakunya depression. Apa jadi pada tahun 1929? 1930, selepas tahun depression tu, Hitler and juga World War II, Perang Dunia Kedua. So untuk jaga benda ni kena buat deleveraging yang sangat baik lah, keyword dia. So kat sini rakyat nak duit. Jadi yang boleh print duit ialah bank negara, boleh print duit. So kat sini kerajaan dengan bank negara kena print duit untuk create stimulus. Kena stimulus untuk merancakkan lagi finance tu. Jadi kat sini bila dia print duit, dia kena beli financial asset. Dia kena beli financial asset, and then kena juga beli government bond. Kat sinilah barulah akan ada credit worthy. Jadi aset pun akan naik. Beli financial asset, beli tanah ke apa semua, contoh jadikan tanah perladangan untuk rakyat ke, dibeli tanah tu supaya orang tu dia ada duit untuk dia berniaga, faham tak? So dalam masa yang sama, government bond juga. So ni bank negara kena print duit. Daripada mana print duit ni? Daripada Bank Dunia lah. So print duit dapat bantu yang ada financial asset saja.
Betul tak? Print duit dapat bantu yang ada financial asset saja. Ni rumah, yang ada rumah, sorry buruk pula, yang ada rumah, yang ada tanah, ini financial asset. So print duit ni dapat bantu yang ada financial asset sahaja. So kerajaan beli ataupun bagi goods dan servis pada rakyat, tapi tak boleh print duit. Faham tak? Kerajaan dia boleh beli produk dan servis dan boleh bayar duit kepada pekerja kerajaan apa semua, dan dia boleh bagi duit kepada rakyat, tapi tak boleh print duit. So kat sini pentingnya yang boleh print duit ialah bank negara. Dan dia kena dapatkan duit ni daripada mana? Pinjam duit ataupun naikkan teks. Kalau tak naikkan teks, so you know dia akan kena pinjam duit. Nak pinjam duit daripada mana? Yang kaya lah, Bank Dunia ataupun jutawan. Jutawan ni dia ada duit, so kena suruh dia beli apa? Bond kerajaan. Invest pada bond kerajaan, so dia letakkan duit pada bond kerajaan, so kerajaan ada duit. Faham? So berbalik pada kat sini, untuk stimulus ekonomi, kerajaan dan BNM, sorry sebut negara pula kerajaan dan bank negara kena kerjasama. Benda ni yang kerajaan kita buat sekarang. Okay? Bank negara di print duit, so beli bond kerajaan. Okay, beli bond kerajaan, so kerajaan boleh beli ataupun bagi rakyat duit pada produk dan servis, dan juga kepada penganggur. Faham? Okay, and then seterusnya kat situ akan adalah income itu sendiri akan increase. Dan sebenarnya waktu ni adalah waktu yang sangat berisiko. Kenapa? Sebab policy maker, orang yang buat benda ni, yang create stimulate ekonomi apa semua ni, kena balance 4 cara beban hutang supaya turun. Deflationary kena balance dengan inflationary yang saya cakap tadi, kena balance. Kena buat deleveraging untuk jadi deleveraging yang cantik tu. Okay. So bila income naik, inflasi tak ada, sebab balance deflasi dan inflasi. So deflasi, cut spending. Apa maksud deflasi? Deflasi, okay, yang ni deflasi. Cut spending, reduce debt, transfer wealth. Orang yang kaya kena transfer duit ataupun bantu orang yang kurang duit. Maksudnya invest lah, lebih senang. Betul tak? And then kena kurangkan hutang dan juga kena cut off spending. Ni deflasi. Cara deflasi lah. Cara inflation ialah print duit kena balance. Okay, kena balance. Maksudnya kredit tu sendiri kena balance dengan income. Kan ada sebut tadi awal-awal, kena balance. Penting kena balance. Ni apa? Kredit ni pinjaman lah, hutang. Kredit, hutang baik ke jahat ke, kena balance dengan income. Benda ni kena balance. Okay, so bila print duit tak jadi inflasi ke? Betul tak? Jadi maybe ada di antara anda yang akan tertanya benda ni. Bila print duit untuk naikkan income lebih daripada interest, okay? Bila print duit untuk naikkan income lebih daripada interest, jadi interest ni maksudnya dia kena low, income kena tinggi, income kena banyak. Kat sini faham? Kredit, interest adalah bank punya. Betul? Ni bank.
Okay, you kena faham. And then barulah akan adanya credit worthy. Bila dah ada credit worthy, income bila dah ada credit worthy, so baguslah. So income kena grow faster daripada debt grow. Income kena grow faster daripada debt itu sendiri, daripada hutang. Income kalau boleh ini naik lagi bagus, ini turun lagi bagus. Maksudnya hutang kena kurang, income biar naik. So apa maksud dia kat sini? Sales and finance kena jaga. Nampak tak? Ni finance ni. Sales ni kena naik. Sales kena naik, income kena naik. So pentingnya anda untuk belajar dengan betul macam mana nak naikkan sales. You kena faham benda ni. Okay. So penting untuk anda belajar dengan kita, dan Khalifah Usahawan kita provide benda itulah, training apa semua kan. So income kena grow faster daripada debt grow. Jangan print terlebih duit sebab berisau akan jadi inflasi. Inflasi apa? Harga naik. Okay. So bila ada credit worthy, borrower boleh pinjam kredit. Okay, hutang baik lah. Hutang baik yang kena jaga-jaga dengan income ni kat sini. Ada sales baru boleh buat pinjaman. Income dia cantik, buat pinjaman. Kalau tak cantik, print duit lebih, bagi duit lebih, risau akan jadi depression yang sangat teruk. So bila depression sangat teruk, faham-fahamlah. Okay, risau jadi perang tekanan sosial. Bila jadi tekanan sosial, saya tunjuk kepada anda apa dia tadi kat sini. Bila ada tekanan sosial, tekanan ekonomi, jika depression berterusan, masalah sosial akan meningkat. So apa jadi? Risau jadi macam ni. So risau jadi macam ni, risau jadi macam ni, risau jadi macam ni, macam ni, macam ni. So hati-hati kat sini. Maksudnya hutang baik ni kena jaga. You kena pastikan you punya sales ni naik. Okay, you kena pastikan you punya sales ni naik. Income you kena naik. You kena pastikan kredit ni low. Interest tinggi mana pun, you pinjam sikit pun tak apa, tapi pastikan income you naik. Dan pastikan you kena membelilah, you kena ada transaction tu lah untuk bantu orang lain juga kan. So nak cakap tentang depression ni, depression dia nak fix dia ambil masa tau. Dia ambil masa. Sebab inilah yang dikenali sebagai cycle tersebut. Ini sebagai short term debt cycle. Okay, short term debt cycle. So kena jagalah, jangan terlebih banyak. So depression ni lah dia akan ambil masa, dia nak turun ni kan. Dia tengah turun ni sekarang ni. Dia nak turun ni sampai 2 hingga 3 tahun. Dia akan berterusan sehingga 2-3 tahun. Ini depression. Jadi untuk reflation balik, untuk naik balik, okay, untuk naik balik dia ambil masa selepas 3 tahun. Dia nak naik ni 7 tahun ni. Nak naik ni sampai sini paling sikit 7 tahun minima untuk stabil balik dengan yang ni ketika waktu ni. So sekarang ni 2020, betul? So dia tengah turun ni. So dia boleh jadi 2023. So dia nak naik balik ni, tunggulah lepas 2023 atau 2024. Boleh jadi dia belum mula ni. Boleh jadi dia mula pada kat sini ni 2021 baru dia nak mula, nak start turun. Dia nak start turun. Okay? Sorry. So saya explain lagi sekali, saya risau anda tak nampak ni.
depression dia akan berlaku selama 2 hingga 3 tahun. Okey, dia akan berlaku 2 hingga 3 tahun. So boleh jadi sekarang 2020, betul. Dia nak drop boleh jadi pada tahun 2021 baru start drop. So 2 hingga 3 tahun ni tambah, boleh jadi waktu ni tengah down betul-betul 2023 atau 2024 di antara ni. So dia nak naik balik ni, nak stabil balik dengan keadaan yang asal kat sini, minima 7 tahun ataupun kebiasaannya 10 tahun. Inilah juga yang dikenal sebagai lost decade. Okay, inilah depression. Okay, so dia nak naik stabil balik 2024, boleh jadi 2030 atau 2031. Wallahu alam. Okay, dan kalau tambah 10, yelah 7 tahun lah kan. Selepas 3 tahun ni dia selama 10 tahun. Tolak 3 dia ada 7 tahun. 7 hingga 10 tahun. Anggaran dia paling lama adalah 10 tahun. Tahun tau, bukan bulan. So itulah dia depression, dan kita tengah mengalami benda tu. Okay, kita tengah mengalami benda tu. Paling penting untuk anda faham. Okay, faham benda ni. Faham benda ni. You kena faham benda ni. Okay, ini kerja kerajaan dengan bank negara. Ini you punya kerja. Cut spending, reduce debt, transfer wealth. Dan you kena pastikan kat sini income you kena naik, sales you kena naik, finance you kena jaga ni kat sini. Okay, risau bila keadaan jadi macam ni. Okay, kalau you tak buat benda ni, yang ni, you buat hutang baik ni boleh. So tapi you kena jagalah, you punya sales okey ke tidak, you punya income okey ke tidak, finance you terurus macam ni ke tidak. Okay, sekarang ni kita tengah nak mengalami ni. Sebab kenapa? COVID-19 ni dia antara dalam sejarah manusia yang sangat teruk sebenarnya, sebab banyak bisnes terpaksa tutup. Jadi itu saja, senang untuk anda faham. Ada 3 rule, ada 3 rule, 3 undang-undang yang anda kena faham. Pertama sekali, hutang jangan naik lebih cepat daripada income. Okey, jadi hutang jangan naik lebih cepat daripada income. Dalam kurungan, sebab hutang akan melingkupkan anda, bankrupt. Hutang, rule yang pertama, hutang jangan naik lebih cepat daripada income. Sebab hutang akan melingkupkan anda, bankrupt. Okay, so rule yang kedua, income jangan naik lebih cepat daripada productivity. Sebab anda akan jadi tak relevan dalam industri. Productivity ni apa? Business yang you jual produk, okay, ataupun servis, you kena betul-betul naikkan you punya jenama tip-top. Tip-top. Faham tak? Tip-top. Produk ataupun servis you ni kena saya highlight benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Potong 1. 8 saja. Kenapa penting untuk anda faham tentang benda ni? Okay, so you kena jaga yang ni. Income jangan naik lebih cepat daripada productivity, sebab anda akan jadi tak relevan dalam industri. Okay, yang ketiga, buat apa saja untuk naikkan atau tingkatkan productivity. Nampak tak keyword dia kat sini? Productivity ni penting. So apa maksud dia? Pakar, niche. Anda sendiri fokus dengan you punya bisnes. Sebab apa? Jangka masa panjang ini amat penting. Itulah dia yang saya cakap
ekonomi tanpa kredit. Cakap tentang productivity growth. Ekonomi tanpa kredit ataupun income with credit. Ini yang income slow, tetapi you akan jadi sangat-sangat relevan pada waktu ni. So senang cerita, you kena faham 3 ni. Selepas you dah faham semua benda tu, kena faham 3 benda ni. Okay, productivity. Apa maksud dia? Ini dia. Okay, ini dia. Alright. So buat apa saja untuk naikkan atau tingkatkan productivity. Dalam jangka masa panjang, benda ni amat penting. Jadi sebenarnya benda ni adalah untuk rakyat biasa, businessman ke apa semua, dan juga untuk policy maker dalam kerajaan lah. Orang yang buat stimulus ekonomi ke, orang yang buat bagaimana nak naikkan negara ke apa semua. Benda ni penting untuk orang faham tentang benda ni. So that's the keyword, dan itulah dia berkaitan tentang tekanan ekonomi kali ini akan berlangsung selama sedekat. Daripada saya, Ali Munin, Khalifah Usahawan, dan pastikan anda join dan faham. Bila anda faham, Alhamdulillah, saya dapat sampaikan apa yang perlu kepada anda. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin ataupun Coach Alim. Ada apa-apa soalan, you boleh tanya saya, you boleh message saya. Dan kita dalam Khalifah Usahawan, kita memang provide training, kita provide coaching. Okay, you boleh tanya kepada saya 018 27444495. Ini nombor phone saya. Okay, jangan call tapi WhatsApp saja. Okay, WhatsApp saja. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa di lain masa, di lain video, di lain perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.